Salam sejahtera semua. Selamat kembali ke channel ini. Terima kasih karena masih bersama-sama kami sehinggalah ke hari ini. Baiklah, PRN Sabah ke-17 nampaknya semakin hampir dan satu persoalan besar yang timbul adalah adakah parti-parti politik mampu bertahan jika bertanding secara solo? PKR Sabah menyuarakan kebimbangan mengenai perkara ini, terutamanya selepas Warisan dan KDM mengumumkan keputusan untuk bergerak secara sendirian. Tetapi adakah ini langkah yang bijak ataupun sekadar strategi berisiko tinggi? Mari kita selami isu ini dengan lebih mendalam di dalam video kali ini. Jangan kemana-mana, pastikan Anda bersama kami sampai habis karena ada persoalan panas yang kita akan kupas di penghujung video ini. Baiklah, menurut Ketua PKR Sabah, Datuk Mustafa Sakmud, bertanding secara solo di dalam PRN adalah langkah yang sangatlah berisiko. Kenapa? Sebab di dalam lanskap politik Sabah yang kompleks, kekuatan gabungan adalah kunci untuk mendapatkan kemenangan. Beliau menegaskan bahwa PKR, walaupun menghormati keputusan Warisan dan juga KDM, tetap memilih jalan yang berbeza, yaitu membentuk pakatan yang kuat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa perpecahan dalam kalangan pembangkang hanya akan menguntungkan pihak lawan. Malah PKR Sabah telah diberikan autonomi dalam menentukan strategi mereka sendiri. Ketua Penerangan PKR Sabah, Razif Rakimin, turut mengesahkan bahwa segala keputusan mengenai agihan kerusi dan rakan kerjasama akan ditentukan oleh Majelis Pimpinan Negeri PKR Sabah. Ini adalah satu langkah yang menarik karena ia memberi kebebasan kepada kepimpinan negeri untuk merancang mengikut keperluan politik tempatan. Tetapi persoalannya sejauh mana otonomi ini benar-benar berkesan. Adakah kepimpinan pusat akan benar-benar memberikan kuasa penuh kepada PKR Sabah ataupun ini adalah satu bentuk wayang politik? Di satu sudut yang lain, Warisan di bawah pimpinan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal pula mempunyai pendirian yang cukup berbeza. Mereka yakin bahwa Warisan cukup kuat untuk bertanding secara solo. Menurut Syafiq, Warisan bukan sekadar parti politik biasa, tetapi sebuah gerakan rakyat yang mewakili semua kaum di Sabah. Beliau merujuk kepada sejarah politik Sabah di mana parti-parti seperti Berjaya dan Parti Bersatu Sabah PBS pernah memerintah negeri tanpa bergantung kepada gabungan. Jadi kalau mereka boleh berjaya sebelum ini, kenapa tidak Warisan? Namun penganalisis politik melihat langkah ini sebagai satu perjudian yang besar. Memang betul Warisan pernah menang besar di dalam PRU 14, tetapi sejak itu keadaan politik Sabah telah banyak berubah. Persoalan penting di sini adalah adakah Warisan masih mempunyai pengaruh yang cukup kuat untuk bersaing dengan gabungan besar seperti GRS maupun PHBN. Ingat, PRN bukan sekadar tentang popularity party, tetapi juga tentang kemampuan untuk mendapatkan cukup kerusi bagi membentuk kerajaan. Kalau Warisan bertanding solo dan gagal mendapatkan majoriti, apakah mereka bersedia untuk menjadi pembangkang semula? Sekarang kita beralih kepada aspek lain yang tidak kurang menariknya, hubungan antara parti-parti politik di dalam kerajaan perpaduan. PKR Sabah mengatakan bahwa keutamaan mereka adalah untuk mengekalkan kerajaan perpaduan dan mengelakkan sebarang konflik dalaman yang boleh menggugat kestabilan kerajaan pusat di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi ini menimbulkan persoalan pula. Sejauh manakah PKR Sabah boleh mengekalkan kerjasama dengan parti-parti seperti UMNO Sabah dan Gagasan Rakyat yang mempunyai kepentingan politik sendiri. Di dalam isu agihan kerusi misalnya, Mustafa Sakmud memberi contoh kerusi negeri api-api. Katanya
PKR pada asalnya mahu mengekalkan calon Datuk Seri Christina Liew, tetapi jika kerusi itu diberikan kepada gagasan rakyat selepas rundingan, mereka akan menghormati keputusan tersebut. Ini menunjukkan bahwa PKR bersedia untuk berkompromi di dalam rundingan. Tapi sejauh mana kompromi ini akan dapat bertahan? Adakah ini akan membawa kepada ketidakpuasan hati di dalam kalangan ahli PKR sendiri? Satu lagi perkara yang menarik perhatian adalah bagaimana warisan akan berdepan dengan pertembungan 3 ataupun 4 penjuru di dalam PRN nanti. Kalau kita lihat pola pilihan raya sebelum ini, pertandingan pelbagai penjuru seringkali memberi kelebihan kepada parti yang mempunyai jentera cukup kuat dan sumber yang sangat mencukupi. Jadi jika Warisan dan KDM bertanding secara solo, kemungkinan besar mereka akan bertembung dengan calon dari GRS, PH, dan BN di banyak kawasan nanti. Ini bermakna undi akan terpecah dan peluang kemenangan akan menjadi lebih sukar. Apa yang menarik, strategi Warisan ini juga membuka ruang kepada satu lagi persoalan. Adakah keputusan ini dibuat semata-mata karena keinginan Shafie Apdal untuk membuktikan bahwa beliau masih lagi relevan di dalam politik Sabah? Jika benar, ini bermakna faktor individu lebih dominan berbanding kepentingan rakyat Sabah secara keseluruhannya. Jadi, mari kita renungkan beberapa persoalan yang agak kontroversi. Adakah keputusan Warisan untuk bertanding solo mencerminkan keyakinan ataupun keangkuhan politik? Adakah mereka benar-benar percaya dengan kekuatan mereka atau ini hanyalah satu bentuk ego politik? Bagaimana pula dengan autonomi PKR Sabah di dalam menentukan rakan kerjasama? Adakah ini satu petanda positif bahwa Sabah semakin bebas dalam menentukan hala tuju politiknya atau ia hanya sekadar sandiwara politik yang akhirnya tetap dikawal oleh kepimpinan pusat? Dan satu lagi persoalan, adakah keputusan parti-parti untuk bertanding solo atau bersekutu ini benar-benar dibuat untuk kepentingan rakyat atau lebih kepada kepentingan pribadi pemimpin tertentu? Adakah mereka benar-benar yakin dengan strategi mereka atau mereka hanya sekadar mencoba nasib dalam politik yang semakin tidak menentu? Semuanya masih lagi mencari tanda tanya dan jawaban hanya akan terungkap apabila PRN Sabah berlangsung nanti. Satu perkara yang pasti, pilihan raya kali ini akan menjadi satu pertarungan yang sengit dan penuh dengan drama politik yang tidak terduga. Jadi apakah pendapat Anda semua? Adakah Warisan membuat keputusan yang betul dengan bertanding solo? Adakah PKR Sabah boleh membentuk satu pakatan yang cukup kuat? Atau kita akan melihat satu lagi episode politik Sabah yang penuh dengan kejutan? Sila ulaskan dan tuliskan pandangan dan pendapat Anda di ruangan komen di bawah dan jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents VMY untuk terus mengikuti analisis politik terkini daripada kami. Sampai jumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian, terima kasih semua.